وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kita lampu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia daripada Allah dapat kita bertemu lagi dalam ruangan soal jawab. Pada pagi ini ada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh para muhibbin. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada persoalan tentang ada tak kaedah, cara dan jalan lain untuk mengelakkan daripada zuriat dipengaruhi sebab macam saya ni pendosa di waktu muda, banyak sangat buat dosa menimbulkan kerisauan di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan yang timbulkan oleh hamba Allah yang bertanya ni berkenaan dengan pengaruh dosa yang lalu ataupun dosa silam terhadap zuriat kita yang bakal kita lahirkan. Yang pertama sekali adalah suatu yang sepatutnya diberi perhatian oleh setiap pasangan yang nak melangsungkan perkahwinan. Terlebih dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mestilah memulakan pertalian perhubungan suami isteri sebelum melangsungkan perkahwinan, dia mulakan dengan sunatut taubah, sembahyang sunat taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum daripada diakad ataupun dilangsungkan majlis akad, maka selayak dan sewajarnya bagi pasangan, mas depan ke mas? Depan sikit. Jadi setiap pasangan itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlebih dulu mayang sunat taubat.
Taubat ni taubat yang sungguh-sungguh. Bukan taubat yang dibuat lebih-lebih kurang. Dia kena sungguh-sungguh. Bahkan bukan setakat, bukan nak berlangsung balik akad tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat sunnatul taubah. Bahkan sesaat kita berlangsung malih pertunangan tu pun, sesaat tu dah mula dah. Setiap malam minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesalahan-kesalahan lalu. Dalam hidup ni mana ada kita tak salah, mana ada kita tak dosa. Pasti kita ada salah, pasti kita ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat ataupun Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kita berdosa, dia tak mengampun, maka tak ada dah lah yang boleh ampun dosa kita, melainkan dia je lah. Jadi sejak daripada ada niat nak berkahwin, lepas tu dah mengikat ikatan pertunangan, maka setiap malamlah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Taib. Kemudian di samping ataupun selepas kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka isikanlah selepas itu kehidupan kita dengan amal-amal yang soleh. Taib. Sebab amal soleh ni dia menghapuskan dosa yang kita buat. Seperti mana yang dia bersebut, wa asbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perikutkan wa asbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan tu. Itu kaedah yang diletakkan oleh agama. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana-mana orang yang buat salah, buat dosa, buat baik lepas tu. Bila kita buat baik lepas tu, kebaikan itulah yang akan menghapuskan kejahatan yang kita buat. Itu dua kaedah. Pertama kita bertobat, yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat baik lepas kita buat jahat tu. Perbanyakkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenar-benarnya kesan dosa ni memang berat. Sebagai contoh, ada satu cerita. Satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni duduk di tepi sungai, tiba-tiba tengok dalam sungai itu mengalir buah apple. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bila tengok buah apple, langsung dia capai, langsung dia makan. Bila telah makan, baru teringat, aku ni makan buah ni, aku tak minta izin kat tuan buah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silap aku ni, aku dah makan dah. Akhirnya orang ni dia berjalan sepanjang sungai nak cari siapa tuan buah ni. Bila berjalan-jalan, jumpalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjalan jumpalah satu pohon buah apple. Satu pohon apple. Dekat dengan pokok apple tu ada satu rumah. Dia pun mendekati rumah ni, bagi salam, tuan keluar, dia pun kata, saya nak minta maaf, tuan ke yang jadi pemilik pokok apple tu? Kata tuan, kata orang tu, iya, sebab sepanjang jalan ni sepanjang sungai ni tidak ada pokok apple, melainkan pokok apple saya saja. Kalau macam tu tuan, saya minta maaf, saya termakan dah buah apple tuan sebelum saya mendapat izin. Saya minta maaf. Saya minta tuan tolong maaf saya.
Orang tu kata boleh, tapi dengan syarat. Aku boleh maaf hang, aku boleh halalkan hang, tapi dengan syarat. Hang kena kahwin dengan anak aku. Jadi kawan ni memang nak minta maaf je, memang nak minta halal je, tapi kena kahwin pula. Masalah Sayyidina Ahmad. Jadi dia pun kata takkan kot sementara ni. Kena kahwin. Hang nak halal tak? Tak. Tapi nampakkan hang ni, anak aku ni buta tau. Bila sebut buta tu langsung kerak dia. Tapi bukan sekat buta, dia pekak juga. Allahu Akbar. Dia bukan sekat pekak, dia bisu lagi. Jadi tentulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, situasi itu membungkamkan kawan ni. Jadi oleh kerana nak kemaafan ataupun nak dihalalkan yang dia makan, dia pun kata baik dengan berat hati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malam tu nak masuklah orang ni ke dalam bilik isteri dia. Bila nak masuk dalam bilik tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi salam dulu. Assalamualaikum. Dia bagi salam dalam bilik ni ialah sunnah salafus soleh. Kita nak bagi kita masuk bilik, masuk rumah ya, masuk bilik tak bagi salam kot kak tu. Jadi Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, si suami nak masuk bilik bagi salam dulu, Assalamualaikum. Tu diamat oleh golongan salafun soleh. Baik, bagi salam. Bila bagi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jawab salam, waalaikumsalam. Dia pun terkejut. Tadi kata bisu, tengok-tengok jawab salam. Tengok-tengok pula, ya Allah, comel. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kalau jawab salam tu mana tak pekak dan tak bisu. Lepas tu tengok, subhanallah, ya Allah, comel, secomel-comelnya. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tak jadi masuk, keluar balik. Sebab takut tersalah bini. Keluar balik jumpa abang mentua kata, betul ya tu. Maksud aku buta sebab tak pernah tengok maksiat seumur hidup dia. Allah sayyidina Muhammad. Dan dia tak pernah dengar maksiat, tu dia panggil pekak. Dan tak pernah bercakap pembenar maksiat, tu dia panggil bisu. Alhamdulillah. Masuk balik. Daripada perkahwinan ni dapat satu orang anak. Anak ni akhirnya jadi ulama yang cukup besar. Sebab tu ambil pengajaran. Ulama-ulama yang hebat-hebat ialah mak ayah yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena cari pasangan yang terbaik. Sebab kita nak melahirkan zuriat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam warisi kepimpinan terbaik. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah tergolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah seorang anak yang lahir daripada titisan zuriat yang baik, iaitu Abdullah dan Aminah. Abdullah paling disayangi oleh ayahnya Abdul Muttalib. Aminah ni nama dia melambangkan diri dia, Aminah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aminah binti Wahbin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Wan dia ialah pemimpin masyarakat Quraisy. Darah kepimpinan Tok Wan tu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi yang baik, Al-Amin, diambil daripada sifat ibunya yang terbaik, Aminah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lahirlah daripada dua suami isteri ini seorang anak yang akhirnya jadi ulama yang cukup besar dalam sejarah Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab mak dia baik, ayah dia baik. Dan dia ialah pilihan terbaik. Cuma ni ulama ni, Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia tak boleh sebut satu huruf dhad. Sebutlah macam mana pun jadi waladda, tak jadi waladza, tak boleh sebut dhad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab Tuhan hukum
mak ayah dia, sebab Tuhan hukum ayah dia yang makan tanpa izin tu. Tu jaga. Kita bila tengok anak-anak serpih perangai ni, kena muhasabah. Aku ni salah apa aku dulu dengan Allah. Allah tinggal juga nak bagi kita renung diri kita waktu kita dulu-dulu, untuk kita sepanjang masa kita ingat dosa kita. Tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka jagalah diri bila nak kahwin. Minta ampun banyak-banyak. Minta Allah tolong kita. Kalau Tuhan tak ampun, tak ada lah kita. Siapa nak ampun kita? Yang ampun kita Allah je. Jadi minta ampun banyak-banyak. Minta ampun sungguh-sungguh. Teriak tangis hari-hari. Minta ampun atas dosa yang lepas-lepas. Takut dia tinggal ke anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita, pihak kita ni minta ampun kat Tuhan. Lepas tu bukan sekat minta ampun. Maya hajat hari-hari, ya Allah Tuhanku, Engkau janganlah bagi jadi anak cucuku macam aku dulu. Jadi kita lepas tu lepaslah. Macam mana lepas dah. Terlajak dah. Jangan duk buat dah benda hak lepas. Jadi orang baik, dia orang soleh. Lepas tu sedekah kena banyak. Sebab sedekah ni dia memadam kemurkaan Tuhan. Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Harap-harap dengan sedekah-sedekah tu, ya Allah tolonglah jangan bagi anak cucuku jadi macam aku dulu. InsyaAllah Tuhan tu Maha Pengampun. Dan kena risau, InsyaAllah. Tu yang pertama. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Saya pernah dengar kuliah Tuan Guru, beri amalan baca 11 kali surah Al-Ikhlas sebagai bekalan kemudian hari. Soalan saya, ada tak amalan lain untuk dia buat dan amalan untuk kemudian hari? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni sedang meniti hari yang penuh dengan ujian. Tapi Tuhan ni kabulkan permintaan Nabi SAW. Nabi pernah minta 3 perkara. Yang pertama, umatnya tidak mati kelaparan. Yang kedua, umatnya tak dibinasakan. Yang ketiga, umatnya tidak berpecah belah. Ketiga-tiga permintaan Nabi ni yang Tuhan tak terima satu ya. Umatnya berpecah belah. Umatnya bertelingkah. Itu Tuhan tak terima. Yang Tuhan terima, umat Nabi Muhammad SAW ni, yang pertama, tak mati kelaparan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, umat Muhammad ni tak dihancurkan dan dibinasakan. Okey, 2 poin. Yang pertama, tak mati kelaparan. Kita kata di Ethiopia di Habsyah mati kelaparan. Baik, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak menyeluruh umat Muhammad mati kelaparan. Baik. Begitu juga dibinasakan. Hak Aceh hak di Palu hak di mana-mana mati gempa bumi lah, tenggelam bumi lah, apalah masalah sama. Tu macam mana? Betul juga, tidak menyeluruh. Umat dulu dihancurkan habis. Kalau buat maksiat, hancur habis, binasa habis. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, hari ini satu isyarat sedang datang ke Malaysia. Bila mana kita tengok, menyaksikan seperti mana saya sebut sebelum subuh, di Johor, kota tinggi, kota tak tinggi lah bila mai banjir. Nama kota tinggi, tapi banjir tak tinggi lah, tenggelam habis. Sahabat Sayyidina Muhammad. Di Rau, di Kuala Lumpur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Terengganu, subhanallah. Dia sebagai syarat kepada umat Islam di Malaysia dan untuk rakyat Malaysia. Dia sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
dia akan pi lagi dahsyat. Dahsyat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk tunggu dahsyat tu macam mana. 3 gempa bumi akan berlaku skala besar, mati ramai, sehingga menenggelamkan negara-negara dalam dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pun terlibat sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hanya beberapa negeri saja yang Allah selamat. Allahumma salli ala. Indon tu mungkin habis kot, tinggal atas-atas. Negeri kita pun hampir habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hampir habis. Ni ke depan tu. Hanya tinggal mana-mana negeri ya. Hanya negara pun habis. Hanya tinggal beberapa negara je. Sebab zaman Imam Mahdi esok orang kapiak sikit. Ni yang Tok Guru kami beritahu lah. Jadi bila mana Allah buat tu semua kapiak sikit. Ada satu masa saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Jadi ada satu pengurusi, saya pun lupa dah masjid tu. Lama dah contoh ni, 5-6 tahun dah. Saya pun tak tahu pengurusi masjid tu masjid mana, dia ada lagi tak, saya pun tak tahu. Tapi orang tua sangat. Dia kata, ustaz, waktu kami mengaji budak-budak dulu, contoh orang ni lah, tu mengaji Quran dulu-dulu ni, dia kata Tok Guru, dia kata Tok Guru Quran dah. Satu masa esok Pulau Pinang akan tenggelam. Saya pun dengar lah, macam tu. Tak tahulah. Jadi orang kata hari ni paras laut dah makin tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Air laut pun dah makin tambah. Bila mana di kutub-kutub tu berlaku pencairan, kan? Ni sign lah. Air laut makin banyak. Jadi subhanallah, bahkan kata guru kami, Masalah Sayyidina Muhammad, akhir-akhir zaman laut akan ambil balik tempat dia. Jadi asal-asal alam ni ialah laut. Ni di Bukit Larik ni, kan sebelum muassasah tu, perasan tak hak belah kiri tu, bongkah hak belah kiri. Sekejap lagi makcik-makcik bawa Ustaz Ashraf, minta Ustaz Ashraf bawa pergi tu, dekat muassasah tu ada belah kiri tu, geosains tu dia declare kan hak tu ialah merupakan dasar lautan. Jadi kata dia, cuba pergi tengok tulis tu Sayyidina Sayyid Muhammad, dulu ni laut. Jadi nak jadi batu macam tu dia tak jadi sehari dua, dia jadi jutaan tahun, berjuta tahun dulu jadi batu macam tu. Kajian geosains. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, berarti kita duduk ini, sebab kita duduk dulu dasar laut lah ni. Tu kok orang panggil Kuala Nerang tu. Kuala tu mana ada laut. Masalah Sayyidina Muhammad, kita tak tahu lah, wallahu a'lam. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, waktu kami duduk Tok Keling dulu, kita nak buat ayat boring. Geosains mai dah buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat kajian. Dia korek ayat payau. Langsung geosains buat kesimpulan, sama ada ayat laut dah masuk dah. Takutlah tu. Ayat laut dah masuk dah, ataupun dulu laut, hari ni bila kita korek, itulah keputusan dia. Jadi sebab itu dalam wa kana arsyu 'ala al-ma', aras Tuhan dulu atas air. Dulu ni aras Tuhan atas air. Jadi kerajaan Allah ni, Allah Musallah Sayyidina Muhammad mengurus pentadbiran alam ini daripada atas air. Allah bukan Tuhan duduk atas air, bukan Tuhan duduk atas aras, pentadbiran Tuhan. Sebab itu ayat ni sinonim dengan bunga teratai. Sebab itu kerajaan Islam dulu dia mesti ada bunga teratai. Mengambil simbolik daripada kerajaan Allah.
saya pergi ke Ayutthaya. Ayutthaya ni dia 90 km daripada Bangkok. Pilah dengan 2-3 orang kawan, kami pergi nak tengok kesan-kesan kerajaan Islam dulu, kerajaan Ayutthaya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad masuklah dalam satu masjid. Masjid tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk masjid, tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mihrab masjid tu sebiji buat siam. Ish, kok mana ni? Dia buat bentuk buat siam dalam masjid. Usianya 800 tahun. Mihrab tu. Kami perkelok pening. Tak erti baca. Dia punya tulisan-tulisan apa bentuk-bentuk tak erti. Ada simbol-simbol macam-macam. Akhir sekali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad keluar. Kami nak cari kesan kerajaan Ayutthaya ni, dia kerajaan Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada kajian yang dibuat. Hang Tuah ni, dia yang rijalul ghaib. Waktu dia Melaka, dia Hang Tuah. Waktu dia jadi pemerintah di Aceh, dia ialah Iskandar Muda. Waktu dia jadi pemerintah di Ayutthaya, jadi agung di sana, dia ialah Putra Narai. Putra Narai. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Kita ni hari ni, sallallahu alaihi Muhammad, 5 tahun sekali tukar agung. 5 tahun sekali tukar agung. Itulah kerajaan Ayutthaya. Asal-asal dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya dia ada negara-negeri di bawah kerajaan ni. Ada Melaka, Allah, ada Kedah, ada Aceh. Jadi setiap 5 tahun pakat tukar pergi jadi agung. Itulah yang diwariskan oleh kerajaan Malaysia hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila keluar daripada masjid tu, sallallahu alaihi Muhammad, kita kata, ish, macam mana kita nak cari sejarah tu masjid yang paling tua. Tiba-tiba kami kata, ish, jom kita masuk sekali tengok. Masuk lagi sekali tu, sallallahu alaihi Muhammad. Saya macam mana boleh dia macam tu? Rupa-rupanya sejarah yang kami jumpa sallallahu alaihi Muhammad, asal daripada kerajaan Siam tu, kerajaan Siam hari ni, kerajaan Thailand tu, baik, mereka main pada loss, mereka main serang kerajaan Islam ni. Mereka bangsa yang tidak ada tamadun, macam dengan bangsa Mongol dulu ni, macam bangsa Tatar yang tak ada tamadun, yang reti perang bunuh orang. Mainlah masuk masa loss ni, masalah Sayyidina Muhammad masuk menyerang, menumbangkan kerajaan Islam dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu lepas bila kerajaan Islam kalah, tewas, masalah Sayyidina Muhammad. Yang terakhir sekali ni di kota Mengkuang ni, di Wang Tepuih tu, itulah yang terakhir sekali raja lari sampai ke sini dan dibunuh anak raja tu. Banyak makam syuhada itu, dibunuh anak-anak raja, keluarga raja ni, masalah Sayyidina Muhammad, dan dibuat lari mayat-mayat ni oleh rakyat sampai buat lari sampai ke Tualang ni. Kalau pergi ke Tualang ni, dia ada batu nisan Aceh ni, dekat ni Naitih tu. Naitih ni merujuk pada Sayyid, keluarga Rasulullah. Yang main tu sebenarnya kerajaan ni, kerajaan dipanggil kerajaan Syarif Abu Bakar. Kerajaan tu, kerajaan Ayutthaya tu, kerajaan Syarif Abu Bakar, keluarga Rasulullah. Habis istana dibakar, dihancur, apa orang dibunuh, masalah Sayyidina Muhammad. Kok kita ni banyak ni Ahlul Bait, keluarga Rasulullah yang masih tinggal. Sebab tu orang sini cakap Siam. Tapi Siam ni bukan Siam Bangkok, Siam dulu. Jadi sebab tu dia ada beza Siam dengan Thai.
Siam ni merujuk kepada bangsa Islam dulu. Ni ditolak. Lepas cakap Siam kan. Cakap Siam. Tapi lepas tu tak sama dengan Bangkok. Tak sama lah. Tu Thai. Thai ni bangsa apa? Thai ni dia bangsa Sukhothai. Tu asal nama bangsa dia. Mai daripada Laos. Bangsa tak tamadun. Dia mai ke sini Musa Sena, dia serang habis. Akhirnya tamadun yang dimiliki oleh kerajaan Ethiopia, dia declare dia punya. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok wak-wak Siam tu Musa Sena Muhammad, jadi kita berasa tu kita punya sebenarnya. Dia macam orang Melayu, orang Jawa, dia ada tradisi dia. Musa Sena Muhammad. Orang Aceh ada tradisi dia. Orang Kedah ada tradisi rumah Kedah, rumah Negeri Sembilan. Jadi itu sejarah yang saya tahu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni situasi yang kita jadi saya nak ceritanya tentang bunga teratai tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad lepas ni itulah situasi yang kita akan lalui teruk lepas ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, waktu saat yang kita nak kena bersedia berhati-hati sungguh, seperti mana yang Tok Guru lama-lama bercerita, seperti contohnya Tuan Guru Pak Mik Bukit Besar, ayah Ustaz Khudri, Mudir Iqdar. Pak Mik dulu peringat anak murid dia, masalah saya nak buat persediaan. Sampai lepas buat persediaan sungguh. Kalau bulan puasa ni setiap siap berai, kopi apa semua, masalah saya nak untuk lepas raya. Ada anak murid Pak Mik duk amai lagi. Bulan puasa siap. Mana tak tahu nak idea apa depan-depan ni. Allah Sayyidina Muhammad. Taib. Cumanya pesan guru kami untuk bersiap menghadapi hari depan tu, masalah Sayyidina Muhammad, persiapkan dengan setiap lepas mayang subuh baca 11 kali qul wallahu ahad. Takkan tak nak amai kot. 11 kali qul wallahu ahad. Sebab apa? Sebab nak bersiap, persiapan ni untuk masa depan. Jadi bila mana kita amai tu, kita sebenarnya telah menambah khazanah. Sekalipun kita tak siap gula, kopi, beras apa semua, masalah Sayyidina Muhammad, kita harap dengan persiapan itu nanti Allah bagi jalan-jalan untuk kita dipersiapkan dengan persiapan yang sepatutnya. Satu. Yang keduanya, pesan guru kami masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Pesan guru, kalau sampai satu masa esok kita kelaparan, makanan tak ada, ketika itu baca Yasin, niatkan kenyang. Ni hari yang menepani kita ni makin berat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanya persiapannya, hak itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah hukumnya jika saya menawarkan khidmat membaca Al-Quran dengan bayaran upah tertentu kepada sesiapa yang ingin memberi sedekah baca Al-Quran 30 juzuk pada arwah? Ini kerana saya ada tauliah mengajar Al-Quran baru dapat dan belum digunakan. Idea ini terlintas di minda pagi ini sahaja kerana ingin mencari wang untuk anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengajar Al-Quran ialah merupakan satu kerja yang boleh ambil upah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengajar Al-Quran ialah satu kerja yang kita boleh ambil upah. Saya tak ingat hadis tu, tapi yang saya faham mafhum daripada makna yang Nabi sebut tu, itu makna dia. Daripada had ni, sebab berpandukan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada pernah berlaku zaman Rasulullah
Nabi kita SAW pada saat perang Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perang Badar kalah orang Quraisy. Jadi bila kalah ni ditawan, musuh yang kalah. Tawan ni bukan tawan sakat menawan tentera, menawan keluarga tentera Quraisy. Macam mana boleh tawan keluarga? Sebab orang Quraisy ni, orang Arab lepas perang, mereka bawa anak bini. Perang bawa anak bini. Orang perang, orang tinggal anak bini. Mereka pergi perang bawa anak bini. Jadi bila perang bawa anak bini ni, anak bini ni masalah Sayyidina Muhammad, tujuannya supaya prajurit ataupun tentera-tentera ni akan berperang sungguh-sungguh, sebab masalah Sayyidina Muhammad demi survival masa depan keluarga. Kalau dia mati, siapa nak bela bini dia, siapa nak bela anak dia? Aku mesti perang sungguh-sungguh, aku nak bela anak bini aku lagi. Mungkin kita boleh faham macam ni kot masalah Sayyidina Muhammad. Macam orang main bola, anak bini sorak ayah, macam tu lah kot no? Jadi masalah Sayyidina Muhammad macam tu lah kot. Ayah tengok kami, ayah pulun ayah, macam tu lah kot. Abang, macam tu lah. Macam tu lah kot, saya faham macam tu lah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad akhirnya kalah. Bila kalah, risiko semua kena tangkap. Antaranya pernah berlaku dalam sejarah, satu orang perempuan, dia macam gila, rambut merebang ke utara, selatan, timur, barat, sambil duk panggil nama. Nabi kata, tu pasal apa perempuan tu? Kata para sahabat, dia Rasulullah, anak dia hilang. Dalam ratus-ratus ribu tu masalah orang tu, hak pengetahuan tu, masalah Sayyidina Muhammad, anak dia hilang. Dia jadi tak tentu arah. Nabi kata, kesian kat dia. Tengoknya subhanallah, dalam duk cari-cari jumpa anak dia. Jumpa anak dia, peluk cium anak dia lah. Nabi hampa tengok tak? Kata para sahabat, tengok Rasulullah, hampa nampak tak kasih sayang seorang ibu? Ya Rasulullah. Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, masalah Sayyidina Muhammad lebih kasih kepada hambanya lebih daripada seorang ibu mengasihi anaknya. Subhanallah. Waktu tu Tuhan kasih kita lebih daripada mak kasih kat kita. Sebab tu Tuhan tu hebat dia buh tempat anak duduk dalam perut mak, dia panggil Rahim. Tu nama dia, Ar-Rahim. Tak faham lah. Sebab itu ibu ni masalah Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita dengan Tuhan kena jadi macam anak dengan mak. Kita dengan Allah, kita kena jadi macam anak dengan mak. Anak dengan mak ni habis. Kalau dia menangis masalah Sayyidina Muhammad, siapa ambil pun tak jadi. Tapi bila mak dia ambil, hilang. Hak teriak-teriak menangis tu. Dia tahu siapa yang dia kena, kat siapa dia kena duk. Kita tak mau kat siapa lah, kita nak Tuhan ya. Tu dia panggil kena faham. Atau masa tu ada satu kenuri di kampung kami di Tok Keling tu, Sahabat Sayyidina Muhammad. Orang ni punya kenuri tu punya ramai sampai parking kereta depan rumah mentua saya. Satu orang tu, bismillahirrahmanirrahim, satu orang ni Sahabat Sayyidina Muhammad, dia parking kereta, anak dia tidur. Dia mai, dia kata, boleh tak nak tolong tinggal, nak tumpang tinggal anak Ustaz, nak pergi kenuri? Kita tak apa, boleh. Dia tinggal anak dia, Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia pergi kenuri. Tak ada berapa minit anak tu bangkit. Jaga dia, khiyau lah budak tu. Masalah khiyau ni menangis lah, orang Kedah kata. Khiyau menangis. Nak mak panggil mak. Kata, ya Allah, woi budak woi. Saya pun teriak juga. Pasal teringat hamba dengan Allah seperti mana masalah Sayyidina Muhammad, anak dengan ibu.
Tak mau diam. Balik masalah Sayyidina Mak dia ambil sengap. Lepas tu esok pula. Tu pula. Tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat ditawan ni, Nabi tanya dua sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nak buat macam mana orang tawanan ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah macam ni, kita ni ramai tak boleh baca, tak boleh tulis. Dia panggil ummi. Orang Arab ramai ummi. Sebab itu dalam Quran Tuhan sebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yasu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutuskan daripada golongan ummi seorang rasul. Patutnya Tuhan, masalah saya angkat Nabi dia yang pandai baca pandai tulis lah. Tapi di kalangan orang Arab yang tak kerti baca tak kerti tulis tu, Nabi Allah pilih Rasulullah. Bangsa orang Arab ni ramai yang tak kerti baca tak kerti tulis. Bukan tak pandai, bukan tak cerdik, tapi tak kerti baca tak kerti tulis. Nabi sendiri nak kata ummi, tak kerti baca tak kerti menulis, masalah Sayyidina Muhammad. Pada ketika dia panggil perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Ali tukang tulis bagi pihak Islam, salah Sayyidina Muhammad. Dia tulis perjanjian tu daripada Muhammad Rasulullah. Jadi bila mana Quraisy tengok, dia kata kami tak mahu hak ni. Rasulullah tu kami tak mahu tulis. Yang kami lawan dengan dia ni Muhammad, sebab kami tak mengaku dia Rasulullah lah. Padam kata Quraisy. Sayyidina Ali tak mahu. Mana boleh padam? Rasulullah. Sayyidina Ali bertegah. Tak mahu tulis, tak mahu padam. Nabi kata Ali, padam. Rasulullah, tidak Rasulullah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, tak mahu padam. Lepas tu Sayyidina Muhammad tak sanggup nak padam Rasulullah tu. Bukan tak mahu ikut arah Rasulullah, tak sanggup. Jadi ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata tak mana tulisan tu. Nabi tak tahu. Jadi Sayyidina Ali pegang tangan Rasulullah, padam tempat tu. Nabi sendiri yang padam. Sebab Nabi tak tahu baca sungguh. Jadi orang Arab ni ramai daripada bangsa ummi. Orang tanya, ummi tu bukan mak kau Ustaz? Betul mak juga. Pasal apa dikatakan orang yang tak tahu baca menulis itu disebut dengan ummi? Sebab dinisbahkan kepada ibu. Sebab keluar pada perut mak mana ada roti baca menulis. Kalau keluar pada perut mak tiba-tiba baba lompat lari pergi. Apa anak apa ni kan? Subhanallah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah saya cadang macam ni. Macam mana kalau depa hak pandai-pandai nulis tu, depa ajak anak-anak kita yang tak kerti baca tak kerti nulis. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Nabi kata, pandangan hang bagus Abu Bakar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Umar tak pandangan dia. Pandangan Rasulullah, bunuh Rasulullah. Sayyidina Umar ni cengih, dia bunuh ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kawan tu buat lebih kurang dengan dia tarik pedang, kawan tu pegang tenggok dah. Tu Sayyidina Umar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka ni, masalah Sayyidina Muhammad, ialah dengan diimbalkan dengan mengajak menulis dan membaca. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang mengajak Quran boleh ambil upah. Boleh ambil upah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ambil upah yuran orang main mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang kita pelik. Bila nak ambil yuran baca Quran, dia kata ish mahal sangat. Tapi tuition boleh. Tuition tu boleh, Quran tak boleh. Kok benar? Nampak sangat dia ni tak berat akhirat, dia berat dunia. Matematik tu dia, sains tu dia tinggi. Quran RM10 dia bayar. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tak mengambil upah daripada
mengajar orang Al-Quran, boleh. Begitu juga masalah Sayyidina Muhammad yang biasa diamalkan di tempat kita, masalah Sayyidina Muhammad, iaitu mengupah orang baca Quran atas kubur. Itu ambilan dia, masalah Sayyidina Muhammad. Maka boleh orang yang masalah Sayyidina Muhammad yang tak ada duit, masalah Sayyidina Muhammad, dia buka satu tawaran masalah Sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak dibacakan Al-Quran 30 juzuk, jadi saya ambil upah tu, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi setakat tu dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad persoalan kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari Khamis, kita ditaja oleh ramai orang. Yang pertama, hamba Allah. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Kak Siti dia betikan batu, Allahumma salli ala Sayyidina. Yang kedua, Johari bin Rahmat dan Nurul Huda binti Wagawan, Pasir Gudang, Johor, Saada Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hamba Allah Subang Jaya, hadiah sempena ulang tahun 55 saya. Yang keempat, Siti Aisyah Muhammad, TTDI Jaya Shah Alam. Yang kelima, Datin Hafizah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keenam, Azizan Seman, Pongsu 1000 Penang. Yang ketujuh, hamba Allah Ceras Langok. Yang ke-8, Aizah Abdul Bashir daripada Puchong, Salah Sayyidina Muhammad. Yang ke-8. Yang ke-9, Maimun Subang Jaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah SWT memberi kesihatan kepada mereka semua. Moga-moga Allah SWT mudahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sihat yang Tuhan bagi kat mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya kita doakan semoga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah SWT meletakkan hati-hati mereka di atas kebenaran, dan Allah jauhkan, dan Allah jadikan kesemuanya mereka selalu berbakti pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya kita doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak cucu mereka jadi hamba-hamba Allah yang selalu berbakti pada agama ni, insya-Allah. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah SWT menyelamatkan mereka daripada penyakit yang berbahaya di akhir-akhir zaman ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga keturunan mereka berjaya di dunia dan berjaya juga di akhirat. Yang paling penting berjaya di akhirat. Jadi moga-moga mereka Allah bagi kejayaan di dunia, kejayaan juga di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi mereka sihat, Allah bagi kesihatan pada mereka, dipanjangkan umur dalam taat, dan dapat membesar dan mendewasakan anak-anak sebagai hamba Allah yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali Allah bagi jadi penghuni syurga Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan moga-moga Allah akhirkan mereka dengan husnul khatimah, dan Allah bahagiakan mereka seperti mana Allah bahagiakan para awliya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga kalau di kalangan mereka ada yang sakit, Allah bagi sembuh, Allah bagi lega, dan mereka bersyukur atas nikmat kesembuhan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kemudian kalau mereka berniaga, moga-moga Allah bagi mereka dapat keluarkan zakat dan jadi orang kaya, untuk habuan tu dapat dikongsi oleh umat manusia, insya-Allah. Sebab kaya ni bahaya kalau kita tak dipelihara oleh Allah. Kaya menyebabkan jauh daripada Tuhan. Jadi kita harap kalau mereka berniaga, mereka ada bisnes, Allah bagi mesti mereka tu berjaya dan dapat ditumpang oleh kita umat Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang seterusnya kita minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah lindung mereka daripada semua kemurkaan Tuhan, sehingga Allah bagi mereka duduk hanya dalam keredaan Dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mereka zuriat dan anak-anak yang soleh dan dapat membantu mereka di dunia dan juga di akhirat esok, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Ada satu soalan yang masalah Sayyidina Muhammad yang ditimbulkan oleh penaja ni. Macam mana kalau berniaga, dia tanya masalah Sayyidina Muhammad, keuntungan tu disumbang pada agama lain. Jadi saya nak kata cari kerja lain. Cari kerja lain. Sebab bila boleh kita dengar kata bantu agama lain, kita kena rasa takut kemurkaan Tuhan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu pertanyaan, macam mana nak bagi jadi isteri memahami tanggungjawab suami terhadap mak ayah. Yang pertama sekali, masalah Sayyidina Muhammad, bawa isteri jumpa tok guru, cari orang ada ilmu terang bagi elok. Mentua dia bukan mak orang lain, mak dia sendiri. Mentua kita ialah mak ayah kita sendiri. Jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad, anak laki-laki ini macam mana pun dia tetap bertanggungjawab terhadap mak ayah dia. Jadi sampai mati tak habis, wajib. Jadi caranya memberi isteri itu faham. Kemudian doa jangan lupa. Hak usaha doa jangan lupa. Siang malam pagi petang minta Allah buka hati dia untuk menerima kebenaran. Itulah sedikit pesanan, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Susah saya dapat sedikit pengumuman. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, saya terima kasih pada semua penyumbang untuk pembinaan masjid kita. Alhamdulillah, setakatlah ni masjid kita dapat terimpun dah 800,000 lah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, cuma Tuhan tak izin lagi buat masjid ni. Sebab duduk di final lah. Seperti saya beritahu kemarin, masalah Sayyidina Muhammad, sekarang ni pihak arkitek dah pun siapkan pembinaan rangka plan apa semua. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad tengah duk progress BQ. Lepas tu nak serah, nak carilah dalam minggu depan, insya-Allah mungkin saya boleh bincang dah dengan pihak pengusaha bangunan ni, masalah Sayyidina Muhammad, untuk kita nak cari penenda terpilih untuk pindah masjid ni. Alhamdulillah. Jadi untuk tu saya nak buka lagi grup infak masjid masalah Sayyidina Muhammad. Jadi satgi Ustaz Hufa dia akan buh dalam page saya tu, dalam page kita ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia pin ya. Jadi dia akan tekan pin saja. Jadi tuan-tuan dah boleh masuk dalam grup tu masalah Sayyidina Muhammad. Kita dah ada 12 grup. Jadi nak tambah lagi supaya meramaikan lagi orang yang boleh buat infak wakaf kebajikan pindah masjid ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk pindah masjid ni masalah Sayyidina Muhammad. Dan kemarin pun dah sampai, supaya saya pun dah hantar kepada sebahagian grup WhatsApp merangka plan masjid dan pondok yang duk keliling tu. Jadi kita ni, pondok kita ni di tepi sungai. Sungai kita pun orang cuci kemarin. Pak Bono, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi cantik dia punya
Mai duduk sini cantik lah. Nanti hari tu tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Dia dengar burung kan. Esok duduk pondok tu, duduk burung duduk nyanyi tu lah. Jadi masalah saya di kami ni duduk di kampung. Kampung ni masalah Sayyidina Muhammad. Moga-moga insya-Allah suasana di sini baik untuk kita nak bina diri, nak mempersiapkan persiapan sebelum kita balik jumpa Tuhan. Jadi sebenarnya duduk pondok ni sebab nak mati lah. Ada satu pondok tu orang buat dia punya tajuknya dia panggil Anjung Husnul Khatimah. Jadi makna duduk di Anjung ni ujung nak mati lah, Husnul Khatimah. Dia tak sebut lah mati kan, dia sebut Husnul Khatimah. Jadi insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, kita harap Allah mudahkan kita. Jadi muslimin muslimat yang ikuti kita ni masalah Sayyidina Muhammad boleh menyumbang lah. Bukan saya minta banyak pun, RM10 sebulan dia. Jadi kalau RM10 sebulan tu, kalau berapa grup kita tu banyak lah, kita boleh buat lah sikit. Alhamdulillah, insyaAllah sehingga. Dan saya akan hantar dalam WhatsApp masalah Sayyidina Muhammad, bentuk masjid yang terakhir yang telah pun disempurnakan oleh arkitek kita, insyaAllah. Jazakumullah khairan katsiran. Nanti muslim-muslimat boleh tekan link tu, jadi terus masuk daftar terus lah, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ni untuk yang masih belum sama dengan grup infak ni. Lagi satu, jadi saya bercerita depan ni, saya nak minta staf kami untuk dapatkan masalah Sayyidina Muhammad, alamat-alamat penyumbang-penyumbang ni. Jadi mungkin kalau ada duit lebih sikit, kita nak bagi sikit penghargaan lah kat mereka, masalah Sayyidina Muhammad. Bukan kita nak bayar, kita nak menghargai. Jadi orang kata kalau banyak tanda ada, kalau sikit tanda ingat. Orang Kedah kata macam tu lah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya bercerita juga, bila mana saya pergi ke negeri di seluruh Malaysia ni, kalau saya turun Johor, para muhibbin ni saya harap dapatlah jumpa dengan saya. Kalau saya pergi ke Melaka, hak penyumbang-penyumbang lah jumpa dengan saya. Jadi kita jumpa, kita bercakap sikit, tazkirah sikit. Jadi saya nak menghargai maknanya yang telah pun disumbangkan oleh para pewakaf ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendirikan rumah Allah ni. Biiznillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.